Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Menurut catatan buku sejarah, Hulu Perak dalam Sejarah dan Sejarah Perak, ada diceritakan kisah Tun Saban yang meninggalkan Kampar di Sumatera untuk kembali ke Tanah Melayu. Tun Saban berpindah ke Beredong Budi di Hulu Patani dan kemudian Tun Saban berpindah ke kawasan Belum di Hulu Perak. Lalu beliau membuka sebuah kampung bernama Relap Reli. Tun Saban menjadi ketua Belum dan kemudiannya melantik salah seorang kakaknya bernama Tun Prabu sebagai ketua di sebuah tempat bernama Temong, dan kemudian kakaknya itu digelar Tok Temong. Semasa Tun Saban tiba di Perak, negeri itu belum beraja lagi. Kebanyakan penduduknya terdiri daripada peniaga yang datang dari Melaka, Selangor, Siak, Kampar dan Jambi. Di antara penduduk-penduduk ini, ada seorang wanita bernama Tok Masuka dari Daik yang membesarkan seorang bangsa Temusai bernama Nahuda Kasim. Apabila Tok Masuka meninggal dunia, beliau berwasiat dan meminta tempat beliau digantikan dengan seorang raja yang berasal daripada anak cucu Sang Sapurba, supaya zuriat raja-raja yang turun dari Bukit Siguntang tiada terputus di Tanah Melayu. Tun Saban dan Nahuda Kasim pun berangkat ke Kampar, Sumatera menghadap Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka terakhir selepas kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada 1511, memohon supaya seorang putera baginda menjadi Sultan Perak. Sultan Mahmud Shah telah meminta puteranya yang bernama Raja Muzaffar menjadi Sultan Perak, dan pada tahun 1528 baginda telah ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama. Semasa pertabalan, Tok Temong telah membawa persembahan sejenis tangkal azimat bernama Mastika Embun. Mastika Embun ini telah dijadikan salah satu alat kebesaran di Raja Perak dan digunakan dalam istiadat pertabalan di Raja Perak. Tok Temong telah datang menghadiri istiadat pertabalan Sultan Muzaffar Shah dengan Tun Saban. Sebagai membalas persembahan Tok Temong, Sultan telah mengurniakan sebuah puan bujur, iaitu bekas sirih, kepada Tok Temong, tetapi telah dikembalikan oleh Tok Temong. Tok Temong hanya berkehendakkan satu ikrar janji daripada Sultan, iaitu baginda serta anak cucu baginda hendaklah memerintah di sebelah kanan mudik Sungai Perak, dan Tok Temong serta anak cucu beliau memerintah di sebelah kiri mudik Sungai Perak. Sejak dari itu, didapati kota-kota istana dan makam Sultan-Sultan Perak di zaman dahulu terletak di sebelah kanan mudik Sungai Perak, sehingga pemerintahan almarhum Sultan Idris Mursyidul Azam Shah yang mula-mula membuat kota istana dan makam di sebelah kiri mudik Sungai Perak. Tok Temong telah meninggal dunia di kampung Temong dan dimakamkan di Temong. Makamnya digelar Keramat Tok Temong
dan diziarahi oleh tiap-tiap Sultan Perak selepas baginda ditabalkan. Makamnya terletak di Kampung Temong Ulu di daerah Kuala Kangsar, iaitu kira-kira 11 km ke utara, di antara jalan Kota Lama ke Kati, berhampiran Jambatan Iskandar. Pada asasnya, geografi dan identiti negeri Perak ditentukan oleh suku-suku Melayu yang mendiami di sesebuah kawasan, terutama di bahagian tengah sepanjang Sungai Perak. 3 kerajaan yang dibentuk dalam negeri Perak setakat yang diketahui iaitu Gangga Negara, Beruas, Manjung. Kerajaan-kerajaan ini bersifat negara kota dan dipercayai kerajaan Manjung pernah berdiri seiring dengan kerajaan Beruas. Selepas tamat era negara kota tersebut, negeri Perak dikuasai oleh para pembesar, penghulu dan para panglima. Asasnya, terdapat 3 wilayah dalam negeri Perak selepas era negara kota tersebut, iaitu Hulu Perak, Perak Tengah, Hilir Perak. Setiap wilayah terdapat seorang yang amat berpengaruh dari semua penghulu. Perak Tengah misalnya diperintah oleh seorang bergelar Maharaja Lambor. Hilir Perak pula diperintah oleh Panglima Sakai dan kemudian bergelar Raja di Hilir, dan ini diiktiraf dalam sistem penggiliran. Persoalan di sini, kalau gelaran Raja di Hilir ada, bagaimana pula dengan gelaran Raja di Hulu? Adakah gelaran ini memang tiada sejak dulu atau dimansuhkan atas sebab tertentu? Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Hulu Perak inilah yang dikuasai oleh Tok Temong, dan mengikut ikrar janji Sultan Perak pertama, Hulu Perak akan kekal sehingga ke anak cucu, atau dengan maksud lain, sampai bila-bila diperintah oleh keturunan Tok Temong. Maka sepatutnya ikrar janji tersebut diangkat dan diiktiraf bagi kelangsungan pemerintahan Beraja di Perak yang lebih seimbang, stabil dan berkat. Hak waris Tok Temong sepatutnya diberikan dengan sewajarnya melalui gelaran Raja di Hulu. Seterusnya, gelaran Raja di Hulu ini perlu diiktiraf dan disertakan dalam kerajaan Kesultanan Perak. Jangan dianaktirikan. Ikatan inilah akan menjadikan Perak dan rajanya lebih kukuh dan berdaulat, insya-Allah. Apa yang saya katakan ini ada kaitan dengan maklumat dari sumber batin yang Puan Ita dapat dari makam Tok Temong yang kami ziarah pada 12 Jun 2022. Sebenarnya Tok Temong ada memiliki tongkat, dan tongkat tersebut dikebumikan sekali dengan Tok Temong di makam ini, kerana tongkat tersebut sebagai tanda tanggungjawab yang besar untuk dipikul. Maka tongkat tersebut satu hari nanti akan digantikan yang lain dan diberikan kepada warisnya yang terpilih. Memang ada waris Tok Temong sehingga kini, tetapi hanya seorang sahaja yang terpilih di kalangan mereka. Antara tanda-tanda seseorang itu terpilih adalah seseorang yang jujur, amanah, suka mendengar dan menyampaikan tazkirah, terutama hal-hal agama.
prihatin hal rakyat. Mulut masin iaitu kata-katanya mustajab. Dan dia boleh merawat dalam hal kebatinan, walau hanya merawat pesakit melalui air yang telah didoakannya sahaja. Waris yang terpilih ini juga akan mengalami pelbagai mimpi yang berkaitan dengan petunjuk besar dalam hal-hal pemerintahan raja-raja di Perak, sama ada yang lepas dan akan datang. Sekiranya waris terpilih ini tidak menghiraukan semua petunjuk yang dia dapat, dia dan keluarga terdekatnya seperti emak dan adik-beradik akan mengalami sakit, dan sakit tersebut sukar untuk diubat dan kadangkala tidak tahu sebab puncanya. Jika dia lari dari petunjuk yang dipertanggungjawabkan kepadanya, semakin itu dia akan sentiasa mengalami masalah yang tidak ada penghujungnya, dan kadangkala nyawa pun boleh menjadi taruhan dalam kalangan ahli keluarganya. Ini bukan syirik atau apa saja istilah untuk menidakkan hal ini, tetapi ini seperti satu sumpahan ikrar janji yang sudah melekat dan terikat, yang perlu dilaksanakan dan dikotakan. Jika janji ini kekal dimungkiri, sudah pasti negeri Perak, rakyat dan rajanya akan mengalami permasalahan yang mengaibkan dan kehilangan daulat yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan dan kredibilitinya. Apa yang saya sampaikan ini bukan dari saya, tetapi nasihat yang disampaikan oleh Tok Temong sendiri kepada saya dari hati ke hati secara batin. Dan jika saya tidak sampaikan pesanan ini, musibah menanti saya pula, seperti akan mengalami sakit yang tidak berkesudahan. Inilah amanah yang saya dan Puan Ita terpaksa tanggung. Bukan kami cari, tetapi ia datang kepada kami. Subhanallah. Waris yang terpilih ini tidak perlu mencari haknya, tetapi hak itu akan datang sendiri mencarinya. Dan dari situlah baru dia akan kenal siapa asal diri dan keturunannya melalui petunjuk-petunjuk, sama ada secara nyata, mimpi atau melalui rasa pada hati. Dari perkara-perkara inilah kita akan faham betapa misterinya bangsa yang bernama Melayu. Dan kita akan faham juga betapa alam Melayu ini sangat dekat dengan penciptanya, iaitu Allah, dan alam ciptaannya. Pasti ramai yang tertanya, siapakah orangnya yang terpilih dari waris Tok Temong yang perlu diangkat menjadi raja di Hulu? Saya ceritakan dulu dari mula bagaimana saya dan Puan Ita dihubungi oleh waris tersebut. Ia bermula pada beberapa tahun lepas sejak saya mulakan program Eksplorasi Misteri Mistik di YouTube pada tahun 2019. Pada mulanya, ramai yang hubungi saya berkaitan salah silah keturunannya yang ingin mengetahui maklumat dari sumber batin. Sehinggalah pada tahun berikutnya, saya dihubungi seseorang yang kongsikan pengalaman dan mimpi misterinya yang ada kaitan dengan Perak. Apa yang dikongsikan membuatkan saya meremang, dan keyakinan pada hati saya sangat kuat mengatakan apa yang diceritakan adalah benar dan tiada unsur-unsur apa-apa kepentingan diri. Pada mulanya agak sukar untuk merungkai misteri dan maksud mimpi yang dialami, kerana semuanya terjadi bukan secara tersirat tetapi tersurat. Cuma untuk mengenal pasti apa maksudnya agak sukar. Ia umpama satu puzzle yang bermula dari belakang dan kadangkala bersepah untuk disusunkan kembali. Oleh sebab itu, saya sentiasa berhubung dengan beliau. Saya katakan, jika benar dia seseorang yang terpilih, insya-Allah akan ada petunjuk seterusnya. Melalui kata-kata itu, saya dan Puan Ita diperlihatkan dan ditunjukkan pelbagai petunjuk pada masa tertentu setiap tahun. Sehinggalah, tanpa dirancang, saya dan Puan Ita dibawa ke makam Tok Temong pada 12 Jun 2022. Saya tidak pernah merancang untuk ke makam Tok Temong dan tidak pernah mengetahui
di mana lokasi makam tersebut. Dengan takdir Allah, saya dan wanita dibawa ke makam ini dengan mudah, tanpa halangan. Alhamdulillah. Rupa-rupanya, beliau adalah waris Tok Temong yang terpilih untuk menyambung legasi pemerintahan di Hulu Perak. Maklumat itu datang dari makam Tok Temong sendiri atas izin Allah. Perkara ini bukan syirik atau apa-apa istilah untuk menidakkan perkara ini atau menuduh saya yang bukan-bukan. Hal ini sama seperti mana kita umat Islam meyakini wujudnya Allah yang menciptakan sekian alam ini, walau kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Begitulah tahap keyakinan maklumat yang kami terima dari sumber batin di makam Tok Temong ke dalam hati kami sebagai seorang yang beragama Islam yang mentauhidkan Allah dalam kehidupannya. Untuk pengetahuan sebagai petunjuk secara umum kepada semua, waris tersebut adalah seorang lelaki dan anak jati Perak, dan sehingga kini dia kekal di Perak. Di akhir kalam ini, semoga amanah dan peringatan yang saya sampaikan ini mendapat perhatian oleh Tuanku Sultan Perak untuk dipertimbangkan hal ini supaya pemerintahan Tuanku dan Perak akan seimbang dan kekal teguh di atas ikrar janji yang diikat. Kita sama-sama ada tanggungjawab di dunia dan di akhirat, dan saya telah laksanakan tanggungjawab saya ini demi persediaan kita untuk menghadapi akhir zaman yang semakin dekat. Wallahu alam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.